tafsir ayat 36 sehingga 40. Al-an sekarang kita pindah kepada mencari 5 faedah untuk kita amalkan, kita tadabbur, kita laksanakan dalam kehidupan kita insya-Allah. Tulis para pelajar. Faedah yang pertama, al-faidatul ula. Faedah yang pertama, Allah Ta'ala sebut dalam surah dalam ayat ini, bermula ayat 37, inna fi dzalika ladzikra, sesungguhnya keterangan-keterangan dan peristiwa-peristiwa tersebut itu tidak syak lagi mengandungi pengajaran, peringatan bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang ada hati, pemikiran dia, au al-qasam'a, orang yang membuka telinga dia, wa huwa syahid, dan dia hadir, dia fokus kepada apa yang dia belajar. Maka dikata di para ulama, syarat seorang itu nak dapat ilmu mesti mengumpulkan 3 perkara ini. Tulis, syarat nak dapat ilmu kena ada 3 perkara ini. Sebab itu Allah Ta'ala sebut orang yang dapat manfaat daripada zikra, peringatan ini 3 orang. Yang pertama, siapa dia? Ayyalakuna lahu qalbun hayyun, hati, pemikiran dia hidup. Kalau hati mati, dengar macam tak dengar, macam kita bercakap dengan orang mati, dia dengar ke tidak? Kalau dia dengar pun dia tak boleh jawab. Dia diam gitu orang mati. Yang kedua, an yusghiya bi sam'ihi kulli, telinga dia kena dengar betul-betul apa yang orang cakap. Kalau dia tak dengar, dia buat hingar-bangar, bising-bising, dia tak akan boleh. Sebab tu dalam majlis ilmu tak boleh bising. Tak boleh bising. Yang ketiga, an yuhdira qalbahu wa zihnahu indal mutakallim lahu, dia kena, hati dia tu kena fokus, syahid, makna dia hadir fizikalnya, dan pemikirannya kena hadir dalam majlis ilmu. Ada orang hadir fizikal tapi otak dia tidur, ini tak jadi, orang ni tak akan dapat ilmu. Ada 3 syarat orang nak dapat ilmu. Kalau tak cukup 3 syarat ni, maka dia tidak akan dapat ilmu sebagaimana yang diharapkan. Ingatlah para pelajar, nak ilmu ke tidak kita? Nak laksanakan 3 perkara yang telah diajar oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita ini. Baik, kita berpindah pula kepada faedah yang kedua. Masih lagi dalam ayat yang sama. Masih lagi dalam ayat yang sama. Jawab dia. Kata di para ulama tadabbur ayat ini, dia kata apa? Minan nas man yuhramu al-ilma. Ada di kalangan manusia yang terhalang daripada mendapat ilmu. Sebab apa? Lisu'in insatihi, kerana dia tak dengar betul-betul apa yang orang cakap. Tak dengar. Bahkan orang bagi link kuliah subuh ni, suruh dia dengar pun dia marah. Apa ni? Duk dengar ke ngaji Quran ni bahaya, boleh membawa kesesatan. Dengarnya tidak, ini bahaya ni. Itu yang pertama. Orang yang tak dengar betul-betul apa yang dikata oleh orang, maka dia tak akan dapat ilmu. Mari duduk berkelahi sini. Dia ada, tapi dia tak dengar, tak fokus. Karena itu kata di para ulama, hadhi afatun, ini adalah penyakit yang banyak terjadi menimpa sebahagian daripada penuntut ilmu. Maka mereka terhalang daripada mendapat ilmu, walaupun dia orang cerdik, tapi kalau tak dengar betul-betul, orang cakap lain, dia cakap lain, orang kata alif, dia kata ba, mana boleh. Kata Syekh Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Man kana hasan al-fahmi radi al-istima', ingat baik-baik, siapa dia cerdik otak dia, tapi dia tak dengar betul-betul apa orang cakap, lam yakum khairuhu bisyarri, mana kebaikan yang ada pada dia tu tak boleh menampung, tak boleh menerima tak boleh tembus
keburukan perangai yang dia buat itu. Dia cerdik. Kalau dia dengar betul-betul, dia faham. Tak tulis pun tak apa. Masalah dia tak dengar, tak fokus. Sebab itulah kita kata setengah orang hari ni nampak tak cerdik, sebab mereka tidak fokus apa yang diberi maklumat. Lebih-lebih lagi zaman kita ni. Orang duduk kuliah depan ni, dia duduk main WhatsApp belakang. Ada setengah tu duduk buah, ada setengah tu tidur. Boleh ilmu kau tak boleh ilmu? Jawabnya tak boleh ilmu lah belakang tu. Orang buah, tapi dalam majlis ilmu kita rasa kalau hak tidur baik pada hak berbual. Hak tidur dia kacau dia ya. Tapi hak buah dia kacau orang lain. Jangan berbual. Allahu Akbar. Jadi ayat ini Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, siapa nak dapat ilmu, 3 perkara itu mesti ada. 3 perkara kena ada. Allahu Akbar. Mana kita pergi pula kepada faedah yang ketiga. Tanda ni pelajar, faedah yang ketiga. 3. Ayat walaqad khalaqnas samawati wal ard, ayat 38. Kami telah jadikan langit dengan bumi dan isi kandungannya dalam 6 masa. Kami tidak penat. Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mendidik kita manusia. Allah didik kita jangan gopoh, jangan terlalu nak cepat. Allah boleh je buat kun fayakun, tapi kenapa Tuhan tak buat kun fayakun? Fahuwa subhanahu yu'allim ibadahu ta'anni fil umur. Allah nak ajar kita supaya tidak gopoh dalam melakukan sesuatu perkara. Tuhan kata aku boleh je buat kun fayakun, tapi aku buat segala benda tu ikut tahap. Langit dengan bumi 6 masa. Penciptaan manusia 9 bulan, 6 bulan dalam perut ibu. Boleh je mengandung hari ni esok beranak, boleh ke tak boleh? Boleh je. Tapi Allah buat sebagai lama supaya nak suruh mak dia rasa sayang kepada anak. Duk dalam perut dia ngongek-ngongek berjalan baby dalam perut dah. Kita bila keluar kita kena mikir, aku 9 bulan menumpang dalam perut mak aku. Sekarang ni kita sombong dengan ibu? Tak. Jadi Allah Ta'ala nak didik kita ni supaya tidak gopoh. Sebab itulah ada setengah pemuda-pemuda ni nak cepat. Syekh, kita nak buat gini. Kita kena cepat, bertindakan kena laju. Kalau tidak kita gini. Tok Syekh kata, sabarlah weh. Allah Ta'ala yang maha berkuasa ajar kepada kita. Dia buat langit dengan bumi sitati ayat 6 masa supaya kita tidak gopoh. Belajar ilmu tidak gopoh. Yang keempat, Allah kata apa? Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Allah ajar kepada kita supaya bertasbih pada waktu pagi sebelum naik matahari dan sebelum terbenam matahari pada waktu petang. Maka di sini kata ulama, fadilatut tasbih wa zikri, kelebihan tasbih dan zikir fi hazainil waqtaini, pada 2 waktu ini. Jadi bila kita solat subuh, selepas subuh jangan lupa zikir pagi. Zikir pagi jangan lupa. Zikir dulu. Ustaz duduk mengajar nak zikir macam mana? Kalau kita boleh campur, dia dengar telinga dengar mulut tu zikir sekejap sampai habis, lepas tu kita fokuskan. Lepas asar kita zikir sampai maghrib. Itulah yang panggil waktu yang paling afdal. Zikir pagi dan zikir petang, bukratan wa asila. Kemudian Allah sebut juga tadi zikir selepas solat, zikir ba'da sujud, zikir selepas solat ni kita ada lagi. Wa adbaras sujud, lepas solat jangan duduk buang. Zikir dulu, tamatkan zikir 10 bacaan yang Nabi ajar sallallahu alaihi wasallam. Kalau imam awak baca, ikut. Kalau dia tak baca, kita baca. Saya ikut imam nakal, dia tak bertanggungjawab, dia baca hak dia nak, lepas tu dia berhenti, tak apalah, itu hak dia. Tapi kita sebagai hamba Allah Ta'ala, kita kena berzikir pada waktu itu. Zikir
pada saat itu jangan tak berzikir. Waktu ada sahabat kita ni tanya, dia kata dia tak ada masa nak berzikir. Menarik juga ni. Saya kata, kenapa? Saya fokuskan kepada baca Quran saja. Kita kata, ya akhi, benar. Quran zikir yang paling mulia, yang paling baik. Tapi ada masa dia. Betul? Tengok dalam solat, Quran Fatihah kita baca waktu qiyam, waktu rukuk tasbih, azimu fihi rabbu subhana rabbiyal azim. Waktu sujud kita mengagungkan Allah Ta'ala, subhana rabbiyal a'la. Maka setiap tempat tu ada bacaan. Kalau kita fokuskan baca Quran sebelum subuh, waktu sahur itu waktu baik, wa Quran al-fajri pada kamu ni. Tapi lepas solat subuh kita kena fokus kepada zikir pagi. Sudah kita zikir, nak sambung baca Quran sampai naik matahari, dipersilakan. Selepas solat asar zikir dulu, habis zikir sambung baca Quran sampai maghrib, dipersilakan. Jadi lepas solat fardu apa dia? Zikir dulu, zikir lepas solat. Habis zikir lepas solat, kita sambung zikir pagi, sambung zikir petang, sambung zikir lain, sambung baca Quran, sambung tazkirah, semuanya dapat. Kita kata alhamdulillah pada jemaah sekalian, itulah waktu kita kena berzikir. Kemudian akhirnya Allah sebut ajar kepada kita, fasbir. Ini yang kelima tu. Nombor 5, fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. Fasbir ala ma yaqulun. Sabar menghadapi ujian. Bagaimana cara kita bersabar? Dengan kita banyak berzikir. Fihi dalil ala anna tasbih. Ayat ini menjadi dalil bahawa tasbih itu adalah alat untuk mendapat kesabaran dan ketenangan. Tak kiralah sama ada kita sabar zikir itu dalam solat itu sendiri, ataupun zikir selepas solat, zikir waktu pagi, zikir waktu petang, kan? Maka ini yang diajar oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, zikir. Dalam surah Taha, cuba tu untuk tanda dalam surah Taha, Allah SWT ketika dihantar Nabi Musa, nak pergi mana? Nak pergi jumpa Fir'aun, jumpa mendiang Fir'aun. Izhab ila Fir'auna innahu tagha. Tengok ayat. Untuk pelajar-pelajar kita, ahli-ahli tadabbur ni, dia mudah ingat, mudah tanda. Innahu tagha. Tengok dalam surah Taha. Izhab ila Fir'auna innahu tagha. Tuhan kata, Musa pergi jumpa Fir'aun, dia tu tagu. Musa kata apa? Tanda untuk pelajar-pelajar. Bermula daripada ayat 25 surah Taha. Qala rabbi syrah li sadri. Ya Allah, cerahkan dadaku. Wa yassir li amri, permudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatan min lisani, bukakan ikatan lidah aku ni. Mana biar aku cakap tidak gugup. Yafqahu qawli, biar dia faham perkataan aku ni. Waj'al li waziran min ahli, jadikan pembantu aku ini Harun, adik-beradik aku. Ushdud bihi azri wa asyrik fi amri. Tujuan apa? Kai nusabbihaka katsiran wa nazkuraka katsira, supaya kami dapat berzikir banyak, ingat kepada Allah Taala banyak. Bila kita ingat, kita kuat, barulah boleh lawan Fir'aun. Subhanallah. Allah kata Musa mungkin jumpa Fir'aun. Patut Musa akak senara, ya Rabbi, nak tombak, nak pedang, nak kuda laju, nak Musa minta 7 perkara, semuanya yang berkait dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kai nusabbihaka katsiran wa nazkuraka katsira. Subhanallah. Kenapa Musa tak minta senjata? Dia pergi minta alat-alat kekuatan jiwa. Kita kata itulah pejuang Islam, dia duduk situ, tidak dinafikan. Sebab dia bukan nak pergi perang dengan Fir'aun, dia nak pergi berdepan dengan hujah. Kalau nak pergi perang, baru dia minta baju besi, minta baju rantai, minta kopiah besi. Baiklah para jemaah sekalian, maka dalam ayat ini Allah Ta'ala kata fasbir, sabar. Jadi ayat kata di para ulama, sabar itu ada 2. Yang pertama, adamut tadajjuri bima yaqulun, jangan mudah gelabah, jangan mudah bengamuk bila dengar orang kafir kata tak baik kepada Allah Azza wa Jalla, ataupun musuh-musuh kata kepada kita,
ataupun penjahat-penjahat buat senarai buruk terhadap kita, dia masukkan nama kita dalam senarai hitam, dia dengan senarai itulah menjadi senjata untuk orang nak menyekat dakwah kita akan sabar. Yang kedua, sabar an yamdi fi da'wati ila Allah, sabar berdakwah, menyatakan yang benar, ajak manusia kepada Allah, ajak manusia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alla yataqa'asa, jangan malas sama sekali. Sabar, berjalan sana sini, ajar pada manusia supaya ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tamatlah kita 5 faedah yang dapat diambil daripada ayat